Sekarang Nora berada di Tasik Villa International Resort, paling sesuai untuk kita lari daripada kesibukan kota dan tenangkan fikiran. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana berada di depan TV anda. Anda sekarang bersama dengan saya, Nora Danish, hos anda untuk rancangan Juwita. Apakah itu Juwita? Jalan untuk wanita ingin tampil anggun. Okey, jangan ke mana-mana kerana kita akan siarkan kepada anda info-info menarik tentang wanita dan juga fashion yang akan dipaparkan pada episod kali ini. Eksklusif kali ini, kita bersama dengan ikon wanita inspirasi Puan Liana yang mempunyai jenama pakaiannya sendiri dalam segmen Madam. Untuk segmen Mi Amor pula, kita akan memperkatakan tentang rekaan yang sangat digemari oleh kebanyakan wanita pada masa kini, iaitu rekaan casual bersama pereka muda Cik Najihah. Segmen Letup kita kali ini bersama dengan personaliti yang cantik, cute molek, pelakon dan juga model Afifah Nasir. Menarik kan episod kali ini? Semuanya khas untuk peminat rancangan Juwita je tahu. Okey, Nora tahu mesti anda semua tak sabar nak melihat apakah perkongsian daripada ikon wanita kita, iaitu Puan Liana yang berjaya dalam perniagaan dunia fashionnya dalam usia yang masih muda. Nora pun tak sabar sebenarnya. Jom kita sama-sama saksikan. Okey, Liana Rahman ni tertubuhnya pada tahun 2012, di mana waktu tu saya belum kahwin lagi. Masa tu saya tengah belajar dekat UiTM Shah Alam. Waktu tu kiranya macam nak cari duit poket je lah kan. So, start daripada situ saya try buat sendiri baju dan pakai. Lepas tu saya post dekat Facebook. Masa tu tak ada Facebook page lagi. So, ramai kawan-kawan macam tanya kat mana beli apa semua. Lepas tu saya fikir macam why not kalau saya start bisnes, sebab masa tu nak cari duit poket kan, sebab asalnya daripada kampung, lepas tu pergi belajar dekat bandar, so memang kena cari extra money lah untuk belajar kat sana. So waktu tu saya try produce 14 pasang baju dengan modal 1,500, which is masa tu saya 600, husband saya masa tu 900. So daripada 1,500 tu saya produce 14 pasang baju dan saya post dekat Instagram, dekat Facebook, sorry. Lepas tu dalam masa 1 jam habis 14 pasang baju tu. So masa tu saya rasa macam sangat-sangat teruja. So daripada situ saya fikir why not kalau saya tak teruskan, daripada 14 tu saya buat kepada 50, lepas tu pergi ke 100 dan seterusnya lah. So daripada situlah tertubuhnya Liana Rahman. Okey, masa saya start daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang memang fokus untuk bisnes lah. Which is kadang-kadang pergi office, pergi butik dan kadang memang meeting dekat luar apa semua. Tapi selepas pukul 6 memang 100% saya akan duduk rumah dan memang fokus dekat anak je sekarang ni. Okey, cabaran di mana-mana bisnes memang akan ada cabaran lah. Okey, kalau cabaran untuk saya punya bisnes, which is macam setiap tahun memang akan viral apa-apalah benda negatif ataupun positif, setiap kali nak raya kan. So daripada situ biasalah bila demand terlampau tinggi dengan kita punya koleksi, dan benda tu akan jadi masalah sebab perempuan ni kalau dia tak dapat baju raya dia rasa macam tekanan tau. So kalau demand terlampau tinggi daripada supply, benda tu akan mewujudkan lagi negatif daripada customer. So daripada situlah selalu dapatlah negatif feedback dan juga viral-viral. So saya ambil benda tu sebagai pengajaran. Saya tak salahkan customer sebenarnya. Saya jadikan benda tu sebagai pengajaran dan untuk saya untuk jadi yang lagi baiklah untuk di masa akan datang. Payana. Tanya saya kenal Payana ni dia tegas tapi dia tak garang sebenarnya. Lepas tu satu lagi dia baik hati, dia suka tolong orang. So macam saya dia banyaklah bantu macam tu. Lepas tu satu lagi Puan Yana ni saya nampak dia ada idea dia yang sendiri. Dia lain sikit daripada orang lain. Macam contoh kalau saya bahagian design, saya buat design, cara Puan Yana berfikir untuk buat design tu dia lain. Dia mesti kena fikir design ni orang lain tak boleh buat. Contoh kalau kita buat design ni macam
ini orang lain pun boleh buat. Kenapa kita tak buat lain? Macam tu. Cara berfikir dia lain sikit. Okey, passion dia. So kalau nak cakap pasal passion, pasal kerja, dia ni adalah seorang yang agak cerewet lah dalam bab-bab kerja. Maksudnya dia ni terlampau perfectionist. So maksudnya benda yang sekecil-kecil yang orang lain, orang biasa tak nampak tu, dia boleh nampak. Dan juga dia macam biasa dia akan menegur lah setiap kesilapan yang berlaku tu. So that's why daripada situ, daripada sikap dia yang perfectionist tu, membuatkan dia boleh berjaya lah sampai ke tahap ni. Okey, antara pencapaian yang saya pernah dapat sebelum ni adalah daripada Hijabi Mustika menang anugerah busana terbaik dan pernah juga mendapat penghargaan daripada UiTM untuk Young and Student Entrepreneur dan juga pernah mendapat ikon personality daripada Niaga Time. Okey, alhamdulillah sebab hari itu dapat menang busana terbaik daripada Hijab Fashion. Untuk busana terbaik tu, which is kita masuk pertandingan tu, kita buat khas baju dia adalah macam pengantin sikit dan baju tu berharga RM36,000. So, saya rasa macam proud bila dapat menang anugerah busana terbaik. Kenangan manis tu setiap hari berkenangan manis kot sebab ada desain baru. Cumanya benda yang tak dapat nak ni, kenangan manis adalah macam kita boleh berkongsi rezeki dengan personal shopper. Which is personal shopper Liana Rahman ni, dia memang start daripada first day yang launching Liana Rahman masa butik kecil dulu. Memang dia orang dah start beratur, dah ambil order. So kat situ saya rasa macam dia orang memang fan kepada brand ni dan sampai ke hari ini dia memang support. So kita sama-sama kongsi rezeki, dia cari sale, tolong kami cari sale, kami pun tolong dia untuk cari rezeki lebih. So saya harap macam lepas ni makin banyaklah rezeki mencurah-curah, insya-Allah. Okey, nasihat saya untuk adik-adik dekat luar sana yang memang ada impian untuk ceburi dalam bidang fashion ni, dia kena ada satu minat. Dia tak boleh macam aku nak jadi diri kau, tak boleh. Kalau kita ada minat, dengan automatik kita boleh capai impian kita tu. So bermula daripada bawah, walaupun kita dah tinggi, kita dah berjaya, tak semestinya kita dah handal dan semua perkara. Jadi kita kena even kita kat bawah ke kat atas ke, kita kena sentiasa mencari ilmu untuk jadi orang yang lebih berjaya. Nampak tak semua? Bukan senang nak berjaya, tahu tak? Semuanya bermula daripada kesungguhan dan juga keazaman. Hati tu kena cekal, betul tak, Dik? Okey, Nora harap sangat dengan segala perkongsian daripada ikon wanita kita, Puan Liana, sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada anda semua yang mempunyai cita-cita untuk memiliki jenama pakaian yang tersendiri. Jom kita pergi sana pula. Okey. Terima kasih. Bye. Okey, sekarang ni ramai Nora lihat rata-rata wanita memang suka mengenakan pakaian casual. Sebab bukannya apa, pakaian casual ni memang memberi keselesaan kepada si pemakai. Tambahan pula, gaya casual ini tidak memerlukan pelaburan duit yang banyak. Sebab apa? Sebab dia tak perlu ikut trend masa kini. Senang kan? Kalau Nora sendiri pun, Nora suka pakai jeans dengan t-shirt, kadang-kadang jumpsuit, kan? Selesa sangat. Okey, tanpa buang masa, jom kita bersama dengan pereka fashion casual, Cik Najeha dalam segmen Niamor.
tengahkan rekaan casual sebab rekaan casual ni lebih sesuai untuk digayakan dalam apa jua majlis. Dan majoriti wanita Malaysia memang lebih suka pakaian yang santai. Pakaian yang santai tapi tetap menarik untuk dia pergi mana-mana. Walaupun sekarang, contoh sekarang, kita pergi office pun kita masih boleh bergaya. Macam dulu, kita hanya boleh pakai kemeja dengan panjang ataupun berkurung. Tapi sekarang, zaman moden sekarang, kita boleh bergaya. Kita boleh pakai baju kemeja yang ada design ataupun seluar palazzo yang berbeza. Jadi, bagi zaman sekarang, tak ada halangan untuk kita bergaya. Okey, dalam menghasilkan rekaan casual tu, saya memang titik beratkan dalam mengkaji ataupun research budaya orang Malaysia, terutamanya wanita moden dan muslimah. Bagaimana sosial kehidupan diorang, bagaimana tempat diorang bekerja ataupun diorang membeli belah, seorang suri rumah, bagaimana diorang memakai baju harian. Jadi, saya reka baju yang lebih function, berfungsi dan mudah untuk diorang bergerak dan desain yang berbeza-beza untuk menarik untuk hati diorang. Bila kita cakap pasal rekaan casual ni, ada pelbagai desain. Jadi saya reka pakaian yang mengikut, orang kata mengikut taste lah, mengikut gaya orang. Ada yang suka yang bawah pinggul, ada yang suka bawah lutut sebab wanita Malaysia ada yang dia tidak mahu terlalu menonjol. So kita kekalkan desain-desain yang macam tu untuk membantu wanita Malaysia lebih yakin ataupun dia mudah bergerak dalam rekaan casual ni. Okay, so ini antara rekaan casual yang ada. So yang the first look is untuk orang yang nak minimalis tapi nak nampak playful. So this first look lebih kepada minimalis, ada V-collar neck dan kita padankan dengan baju yang cotton. So kita banyak fokuskan pada sleeve dia. Sleeve dia untuk kita nampakkan lebih atraktif. Lengan ni kita menggunakan detailing gathers seperti yang korang tengok ni sekarang ni. Ini adalah trend semasa di mana wanita-wanita sekarang lebih suka untuk nampak minimalis tapi nampak ada design pada sesetengah baju. So ini antara satu fungsi di mana kita senang untuk mengambil wuduk, senang untuk kita angkat dia. Dan kita padankan dengan A-line skirt printed yang lebih vibrant untuk nampak dia lagi cheerful. Okay, rekaan casual ni adalah Bloom Collection yang terbaru. So, apa yang kita padankan sekarang ni adalah pemilihan warna yang lebih pastel. So, ini adalah satin blouse yang longgar, not too fit. Disebabkan dia simple, kita padankan dengan French vintage button untuk nampakkan dia lebih eksklusif dan tapi masih nampak santai. Okay, jadi kita padankan dengan seluar yang lebih simple, which is colour cream, which is not too loose tapi cutting dia lebih kepada fit dan efek jahitan ni adalah untuk menampakkan dia lebih tinggi. So benda inilah membantu design ni nampak lebih balance dan sesuai untuk gaya harian. Kalau rekaan casual ni, bagi saya tips dia adalah kita boleh cuba dengan colour pastel. Pastel tu kita boleh padankan dengan baju satin blouse yang longgar dan kita padankan dengan maxi skirt. Maxi skirt tu untuk nampak kita efek yang lebih tinggi dan warna yang sama pun boleh. Dia menjadi satu set yang cantik atau kita nak padankan dengan warna yang lebih gelap di bahagian bawah untuk nampak kita lebih tinggi. Mungkin kita boleh cuba dengan stripe pants. Stripe pants pun boleh memberi efek yang tinggi. Jadi saya rasa antara yang boleh membantu wanita di luar sana adalah dengan cara-cara yang macam ni. Ataupun kita boleh padankan dengan blazer, di mana dalam blazer tu kita boleh pakai dengan warna yang lebih colour pop. Dan kalau desain baju tu lebih kepada elemen di bahagian atas, kita tak perlulah memadankan dengan mana-mana aksesori yang berat untuk di bahagian atas.
humble. Nora memang suka tengok adik-beradik dia tahu sebab semua cantik-cantik dan memang menjadi tumpuan peminat. Tetapi sebelum kita bersama dengan Afifah Nasir, Nora ingin mengundur diri dulu dan memohon maaf jika ada terkasar bahasa dan juga kekurangan sepanjang kita bersiaran, okey? Dan anda pula jangan ke mana-mana, tunggu hingga akhir rancangan. Janji. Semoga anda semua terhibur dan mendapat manfaat di atas segala perkongsian kami tadi. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Mwah. Mwah. Okay, first start awal-awal memang start modeling dululah, macam pergi photoshoot untuk peragaan baju ke apa kan. So Fifa buat tu dalam, waktu tu Fifa buat sambil Fifa belajar juga. So dalam 2 tahun macam tu, setahun lebih lah. So Fifa terus start berlakon. Tapi waktu berlakon pun masih lagi jugalah buat peragaan semua tu. Kalau Fifa suka buat photoshoot, sebab photoshoot sekejap and then dia memang tak ambil banyak tenaga. Kalau shooting ni lama and then memang kita memang habis shooting dah penat. Kadang-kadang kalau shooting separuh hari pun balik tu memang rasa penat juga. Sebab kita on set tukar baju kan. Habis tu memang sentiasa berdiri. Nak duduk lama memang tak lah kan. So memang shooting memang ambil masa yang sangat lama dan memang makan energi kita lah. So that's why kalau boleh, kalau nak buat photoshoot ke apa, kita tak akan buat pada hari yang sama. Sebab nanti memang KO. So akan selitkan untuk hari yang betul-betul free lah. Kalau jadi model kita tahu kalau jadi model kita kena sentiasa, kalau untuk sesuai dengan semua jenis baju kita kena jaga badan kita lah kan. So Afifah nasihatkan kalau yang macam betul-betul nak fokus full-time jadi model tu, make sure you sentiasa exercise, maintainkan you punya body size tu, and then yelah bagi Afifah macam exercise tu penting bukan untuk kesihatan je, untuk badan kita juga kan. And then untuk modeling ni sebenarnya kalau you tak nak orang nampak you macam bosan, you sentiasa Google, sentiasa cari cara posing yang berbeza. Jadi you orang pun tak bosan nak ambil you kan. So dia tengok okey ni banyak kelainan. Dia pandai and dia ni dia minat belajar. Dia minat belajar sebab contoh pernah satu ketika ni dia seronok bidang undang-undang. Dia belajarlah pasal akta ni, akta tu, apa semua tu. Bukan dia nak menyaman orang ke apa, tapi dia nak mengetahui lebih lanjut pasal kita punya undang-undang negara Malaysia. Ya. So, macam mana dengan pose Afifah? Usually kalau Afifah nak keluar pergi event ke OTD, Afifah macam ni lah. Afifah akan matchkan dengan blazer, dengan palazzo sebab something yang comfortable kan. Sebab pergi event kita nak selesa-selesa. Tak pun Afifah akan pakai jumpsuit. So kalau sebelum pergi event kita mesti akan photoshoot dulu kat rumah kan. Kita buatlah OTD kita, buat pose yang macam-macam, feeling-feeling dulu sebelum kita pergi event. So inilah Afifah punya go-to outfit kalau nak pergi event. Macam ni. Okay, kalau aksesori pula, Afifah kalau boleh tak nak anything yang too much lah. Kalau kita dah pakai rantai yang panjang macam ni, subang Afifah akan pakai yang something yang simple. Tapi kalau Afifah tak pakai rantai, Afifah akan matchkan dengan subang yang nampak dangling sikit kan. Sama lah kalau gelang pun Afifah tak suka yang syarat-syarat sangat. Something yang simple pun okey. Depends juga kalau kita pergi wedding ke apa, kita pakai lah yang over-over sikit. Tapi kalau event ke, Afifah suka yang something plain. So kalau macam pakai macam ni pun tak sesuai kalau kita nak pakai dengan aksesoris yang terlampau banyak kan. So kita pakai yang simple macam ni je. Cincin, gelang, rantai, and kita pakai subang.